Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan untuk pelajar-pelajar semua. Cikgu harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera dan mampu mengikuti pembelajaran sama ada secara online yang dibuat oleh guru-guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita teruskan pembelajaran kita pada bab 6 Sejarah KSSM Tingkatan 3 bertajuk Kesan Pentadbiran Barat terhadap Ekonomi dan Sosial di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pada bab 6 ini, kita akan mengikuti ataupun belajar 6 perincian. Sebelum itu, cikgu harap pelajar bolehlah mencatat butiran-butiran yang perlu dengan menyediakan pen dan kertas untuk menjadi rujukan di masa yang akan datang. Seterusnya, kita tengok DSKP ataupun Dokumen Standard Penilaian dan Pentaksiran. Temanya masih sama lagi, iaitu kedatangan kuasa asing, manakala tajuknya adalah tajuk 7, campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Perinciannya adalah 7.6, iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Cikgu berminat untuk melihat standard prestasi kerana ianya berkaitan dengan pelajar yang diperincikan kepada tahap penguasaan dan tafsiran. Jadi, penilaian oleh guru-guru untuk markah PBD ataupun pentaksiran bilik darjah berdasarkan garis panduan ini, dan pelajar boleh melihat serta boleh menjangka keaktifan pelajar semasa dalam proses PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana guru-guru akan mentafsir serta memberi markah kepada pelajar untuk PBD. Cikgu tidak berhajat untuk membaca satu persatu dan pelajar bolehlah tinjau sepintas lalu, kerana di bab-bab yang lalu cikgu telah menerangkan aspek pemarkahan yang meliputi tahap penguasaan 1 sehingga 6 dan bagaimana pelajar boleh mendapat tafsiran 1 dan juga taksiran 6 berdasarkan kreativiti ataupun keaktifan pelajar semasa proses PDP oleh guru. Lalu, kerana sekarang PDPR, pelajar akan dinilai berdasarkan kepada keaktifan menjawab soalan-soalan dan sebagainya semasa pembelajaran online. Sekarang kita tengok pula objektif pembelajaran sebelum kita masuk kepada isi pelajaran. Pertama, kita tengok memahami kronologi kegiatan ekonomi dan sosial kuasa barat di negara kita, meneroka bukti kesan ekonomi dan kesan sosial akibat pentadbiran barat di negara kita, membuat imajinasi penguasaan ekonomi oleh kuasa barat di negara kita, membuat interpretasi perubahan sistem pentadbiran barat yang membawa perubahan kepada kemajuan sosioekonomi. Dan yang terakhir adalah membuat rasionalisasi pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Hasil pembelajaran pula, pertama, pelajar akan dapat menyatakan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita
pelajar dapat menghuraikan pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Pelajar dapat mewajarkan kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita. Kemudian boleh menilai kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Apa yang pelajar dapat ini akan dinilai oleh guru untuk markah pentaksiran bilik darjah. Dan seterusnya kita tengok elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, menjelaskan kepentingan sikap gigih dalam memajukan diri. Kedua, menerangkan kepentingan berperpaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Ketiga, menghuraikan kepentingan sikap bermuafakat dalam memajukan negara. Dan yang keempat, merumuskan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara. Sekarang seperti biasa kita tengok sukatan mata pelajaran dan kali ini pada bab yang keenam iaitu kesan pentadbiran barat ke atas ekonomi dan sosial di negara kita. Yang ini cikgu dah terangkan semasa taklimat sukatan mata pelajaran KSSM tingkatan 3 dan pelajar boleh lihat dan tinjau sepintas lalu sebelum kita masuk isi pelajaran. Sekarang kita mula masuk kepada isi pelajaran iaitu perincian pertama pada bab 6 yang bertajuk pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat. Pertama, kita meneliti dulu apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri ekonomi moden. Pertama, ekonomi moden memerlukan modal yang besar. Pertama, kita tengok industri perlombongan dan perladangan adalah untuk tujuan ekspor. Lalu, modalnya adalah besar kerana penerokaannya melibatkan guna tenaga yang ramai serta penggunaan jentera yang memerlukan modal yang besar. Kedua, mempertingkatkan proses pengeluaran. Dan yang ketiga, modal diperlukan dalam perlombongan emas, pertanian komersial dan juga getah. Kedua, kita tengok tanah yang luas diperlukan. Memerlukan tanah yang luas untuk keperluan tanaman secara ladang dan juga secara besar-besaran. Ketiga, penggunaan teknologi moden. Kegiatan perlombongan dan penanaman juga dibuat secara besar-besaran dan ini memerlukan kos yang tinggi untuk menunggu hasil boleh dituai. Contohnya, bagi tanaman getah memerlukan tempoh sehingga 5 hingga 7 tahun untuk pengeluaran hasil susu getah. Lalu modal diperlukan seperti meracun dan untuk membayar gaji-gaji pekerja. Kedua, kita tengok perlombongan kapal korek dan mesin gerudi jumbo drilling digunakan oleh pelabur-pelabur British yang memerlukan modal yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh pengusaha-pengusaha rakyat tempatan. Manakala sistem pertanian pula, contohnya sistem IBEDM, diperkenalkan dalam industri getah oleh H.N. Ridley. Sistem ini dapat mengeluarkan hasil getah ataupun hasil susu getah secara lebih banyak kuantitinya.
Yang keempat, ciri-ciri ekonomi moden adalah penggunaan tenaga buruh yang ramai. Sektor pelombongan dan peladangan contohnya memerlukan tenaga buruh yang ramai. Lalu buruh Cina dibawa masuk oleh penjajah British untuk mengusahakan perlombongan. Yang keempat, penggunaan teknologi moden. Pertama, kegiatan ekonomi yang berorientasikan ekspor kerana permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Permintaan yang tinggi ini dicetuskan oleh revolusi industri dan juga permintaan pasaran yang semakin meningkat serta penemuan teknologi yang baru, contohnya di dalam industri kenderaan. Kedua, pelombong Eropah mengeluarkan biji timah lebih banyak berbanding dengan pelombong Cina. Ini kerana pelombong Eropah menggunakan kapal korek dan tak mampu ditanggung kosnya oleh pelombong Cina dan juga pelombong-pelombong Melayu. Keluasan getah semakin meningkat dan tanaman tradisional juga turut diperluas. Lalu, penggunaan teknologi moden ini diperlukan dan teknologi moden ini dibawa daripada barat hasil daripada revolusi industri. Dan kita tahu kuasa Eropah tidak akan sesekali memberi kepada rakyat tanah jajahan teknologi yang mereka miliki dan mereka menguasai sepenuhnya teknologi menyebabkan pelombong-pelombong ataupun petani-petani tempatan tidak mampu untuk bersaing dengan pelombong Eropah serta pengusaha-pengusaha ladang Eropah. Enam 6.2 Pentadbiran ekonomi British. Ini adalah lanjutan daripada perincian yang pertama pada bab 6. Pertama, kita tengok pengenalan sistem perundangan yang dibahagikan kepada dua, iaitu Undang-Undang Tanah dan juga Undang-Undang Buruh. Sekarang kita tengok dahulu Undang-Undang Tanah. Pertama, Undang-Undang Tanah di negeri-negeri Melayu. Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu pada tahun 1913 bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British. Yang kedua, Sarawak, Lands Order 1931 dan Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi tanah simpanan dan juga tanah milikan kaum peribumi. Manakala di Sabah, Proklamasi ketiga Perlindungan Hak Peribumi diwartakan pada tahun 1889 untuk melindungi hak dan kepentingan kaum peribumi. Manakala Undang-Undang Buruh, pertama, sistem kontrak. Pihak majikan diberi kuasa membawa masuk buruh dari Cina. Tambang perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan. Bermakna kalau di Sabah, SBUB. Kalau di Tanah Melayu, itu di bawah kerajaan British. Yang kedua, sistem Kanggani. Kanggani bermaksud ketua, tandil, mandu atau penyelia di ladang getah. Pemilik ladang menghantar Kanggani ke India untuk mencari tenaga buruh. Kanggani mengurus tambang dan perjalanan buruh tersebut hingga ke ladang majikan yang mengupahnya. Sistem Kanggani ini khusus untuk masyarakat yang datang daripada India. Seterusnya kita tengok British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina, iaitu Chinese Protectorate pada tahun 1877 bagi melindungi buruh-buruh Cina yang daripada dieksploitasi
oleh mana-mana pihak. Kedua, Ordinan Buruh Kontrak diluluskan pada tahun 1882 untuk melindungi pekerja. 1909, Majlis Perundangan Singapura menubuhkan tabung imigran India untuk memberi kemudahan belajar dengan percuma kepada buruh-buruh Cina dari Madras ke Tanah Melayu. Pada tahun 1909, Majlis Perundangan Singapura menubuhkan tabung imigran India untuk memberi kemudahan berlayar dengan percuma kepada buruh-buruh India dari Madras untuk ke Tanah Melayu bagi bekerja dalam sektor perladangan getah. Sekarang kita tengok pula bagaimana jabatan dan agensi kerajaan berperanan dan ditubuhkan oleh kerajaan British. 1872, British telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya atau Public Work Department. Jabatan Kerja Raya ini kekal sehingga sekarang dan menumpukan perhatian kepada memajukan infrastruktur milikan kerajaan. Yang kedua, jabatan ini dipertanggungjawabkan membina bangunan Sultan Abdul Samad yang ada sehingga sekarang, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Masjid Jamek Kuala Lumpur dan juga Karkosa Seri Negara. Semua ini masih ada sampai sekarang dan diambil alih penyelenggaraan dan pemulihannya oleh kerajaan. 1909, penubuhan Jabatan Pertanian. Pertama, bertanggungjawab memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah. Jabatan ini membuat penyelidikan tanaman dan menyediakan pakar teknikal kepada pengusaha ladang dan juga pekebun kecil. Hasil daripada Jabatan Pertanian inilah untuk pemahaman pelajar lahirnya Sekolah Pertanian di Serdang dan akhirnya menjadi Universiti Pertanian Malaysia. Kemudiannya ditukarkan namanya kepada Universiti Putra Malaysia pada masa sekarang. Sekarang kita pergi pula ke sebelah kanan. 1926, penubuhan Institut Penyelidikan Getah Malaya ataupun RRIM. Kesan daripada penubuhan Institut Penyelidikan ini, peningkatan terhadap tanaman getah serta industri getah semakin meningkat apabila penemuan-penemuan baru di dalam industri getah ditemui oleh Institut Penyelidikan Getah ini. 1931, British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengairan, terutama sekali dalam sektor tanaman padi. Jabatan Pos dan Telegraf serta Jabatan Kereta Api Tanah Melayu pula ditubuhkan untuk melicinkan sistem pengangkutan dan perhubungan, terutama sekali perhubungan dalam sektor ekonomi British. Di Sarawak dan Sabah pula ditubuhkan jabatan kerajaan bagi memudahkan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. Kewujudan syarikat perwakilan ataupun dipanggil agency house. Tengok, dikenali juga sebagai gedung perwakilan atau crown agent, memiliki rangkaian sistem keuangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan juga menjalankan perdagangan antarabangsa. Jadi syarikat perwakilan yang terkenal ini contohnya Bosted and Company, Barlow and Company serta Sime Darby. Sime Darby
ada dan wujud sampai sekarang dan mengusahakan tanaman kelapa sawit serta getah dan terkenal dalam industri tayar melalui Sime Tayar. Kita tinjau pula sistem keuangan dan juga syarikat insurans yang dibentuk oleh penjajah British. Pertama, 1850, penggunaan mata wang Selangor digunakan di negeri-negeri Melayu dan juga di negeri-negeri Selat. 1897, Lembaga Pesuruhjaya Wang ditubuhkan oleh British bagi mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan 8. Lembaga ini diberi kebenaran mengeluarkan wang kertas negeri-negeri Selat dan menyebabkan mata wang Kerajaan Melayu terhapus secara automatik. 1939, dolar Selat digantikan dengan dolar Malaya. Seterusnya, British menubuhkan sistem perbankan supaya modal daripada luar negara dapat disalur ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Contohnya, Mercantile Bank di Pulau Pinang pada 1859, Hong Kong and Shanghai Bank Pulau Pinang 1884. HSBC ini ada sampai sekarang, Hong Kong and Shanghai Bank. Syarikat insurans yang terkenal adalah Syarikat Royal Insurance Company 1860, Kiangguan Insurance Limited 1885, Commercial Union 1919. Itu adalah syarikat-syarikat insurans di mana pengenalan ekonomi moden menyebabkan pengusaha-pengusaha seperti pelombongan peladangan, industri kenderaan dan sebagainya akan mencarum ke dalam insurans untuk keselamatan hasil daripada perniagaan ataupun hasil daripada aktiviti perniagaan mereka. Pada abad yang ke-19 hingga ke-20, kapal laut merupakan pengangkutan penting dalam urusan perdagangan antarabangsa. Lalu kemunculan kapal laut ini yang membawa muatan barang-barang menyebabkan wujudnya industri insurans. Syarikat perkapalan memerlukan insurans maritim bagi melindungi kapal dagangan ataupun kapal dagang dan muatan yang dibawa oleh kapal-kapal dagang. Ini bermakna syarikat insurans akan menanggung kerugian sekiranya apa-apa berlaku ke atas kapal sewaktu barangan dibawa daripada tempat asal ke tempat yang dituju ataupun destinasi barangan. Perkhidmatan insurans yang lain ialah insurans nyawa, insurans kemalangan, kebakaran, perniagaan dan juga insurans harta. Dan konsep insurans ini kekal wujud sampai sekarang di negara kita.